Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan lihat ya soalan ataupun contoh ya, yang berkaitan dengan sukatan serakan bahagi bahagian yang keempat. Okey. Sekejap. Baik. Jadi dalam tajuk ini ya, apa yang penting adalah kita kena ketahui ya apakah standard pembelajaran dia. So standard pembelajaran dia adalah untuk menentukan julat antara kuartil, variance dan juga sisihan piawai sebagai sukatan untuk menentukan untuk menguraikan serakan bagi data yang tak terkumpul. Okey, jadi hari ini kita akan lihat pada julat antara kuartil. Ini sahaja yang kita akan lihatlah. Okey. So yang hari ini pun hanya berkaitan dengan data yang tidak terkumpul je, bukan dalam bentuk jadual. Okey. Right. Jadi, bagaimanakah cara untuk kita menentukan julat di antara kuartil bagi satu set data tak terkumpul? Okey, tengok dekat sini. Apabila nilai-nilai satu data disusun mengikut tertib menaik, okey, kita kena susunlah dalam turutan tertib yang menaik. Okey, bila dibagi data, langkah yang pertama kena susun, right? So kuartil pertama ialah nilai data yang berada pada kedudukan 1/4 yang pertama. Manakala kuartil ketiga adalah ya Q3. Okay, dia bagi simbol yang macam ni lah. Ni simbol ni kau tahu. So Q1 ni adalah kuartil yang pertama, Q3 adalah kuartil yang ketiga, ialah data yang berada pada kedudukan 3/4 daripada keseluruhan ya susunan data tersebut. Okey. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita kena susun ya langkah-langkah maksudnya kita kena gunakan langkah-langkah ni lah ya untuk menentukan yang mana satu Q1 dan juga Q3 daripada data set yang tidak terkumpul. Okey. Jadi ini langkah-langkah dia lah. Susun data mengikut tertib menaik. Okey, menurun pun boleh, tak ada masalah. Tentukan median ya. Selepas susun kita tentukan median. Okey. Langkah yang ketiga, bahagikan ya set data kepada dua bahagian, iaitu bahagian data sebelum median. Okey, dan juga bahagian data selepas median. So kita kena ingat balik lah median ni apa. Sebab kita dah belajar masa tingkatan 1, tak salah saya kot. Median ini adalah nilai yang berada di tengah-tengah, okay, bagi satu set data yang diberi. Okey. So Q1 adalah data yang berada di kedudukan tengah-tengah di bahagian data sebelum median. Right, nanti kita akan tengok contoh lah. Manakala Q3 adalah data yang berada di kedudukan tengah-tengah bahagian di antara data selepas median. Okey, jika bilangan ganjil, right, kalau kata bilangan data yang selepas atau sebelum median tu ganjil, maka terus boleh dikenal pasti daripada susunan data. Okey, tetapi jika bilangannya genap, okey, jadi bilangan Q1 dan Q3 dapat diperolehi dengan mencari nilai purata antara dua data bagi bagi kedudukan tengah-tengah bahagian data sebelum atau selepas median. Jadi dah dapat dah ya yang Q1, Q3, akhir sekali baru dah kita mencari julat antara kuartil. So formula dia ialah Q3 tolak Q1. Okey. Kita tengok contoh soalan. Katakan ni contoh yang pertama. 12, 11, 14, 15, 15, 10, 11. Okey, so data ini adalah data yang tidak terkumpul lah. Jadi langkah pertama kita boleh susun sama ada nombor yang diberi ini dalam turutan menaik atau menurun. Okey, katakan saya nak susun dalam turutan menaik. So turutan menaik saya ialah 10, 11, 11, 12, 14, 15, 15. Ini cara dia lah. Dan langkah yang kedua, kita kena tentukan median. Okey, median ini adalah nilai yang berada di tengah-tengah. Okey. So katakan kita susun balik macam tadi, kita tunjuk, okey, dan baru kita letak. Okey. Nombor yang saya tulis ini, yang tadi yang tengah bounce ni, okey, ini adalah nombor bagi kedudukan nilai ini. Right? Jadi 10 ni adalah nilai yang pertama, 11 nilai yang kedua, 11 lagi 1 nilai ketiga, 12 nilai yang keempat, 14 nilai yang kelima, 15 yang ke-6, 15 yang ke-7. Jadi dalam senarai nombor ni, nombor 4 ini adalah merupakan nombor yang berada di tengah-tengah.
Okey, sebab di sebelah sini dia ada 3, di sebelah sini dia 3. So dia tengah-tengah. Jadi nombor yang di tengah-tengah ini merupakan median. Jadi kita refer balik nombor senarai yang kita dah susun tadi. Senarai nombor yang kita susun dalam turutan menaik tadi. So nombor yang di tengah-tengah adalah 12. Jadi 12 ini, okey, saya tukar warna lah sebab tadi dia punya circle tu warna biru kan. Okey, jadi 12 ini merupakan median. Jadi kita dah settle lah. Median kita dah jumpa. So 12 ini merupakan median. Alright. Apa yang perlu kita buat sekarang ialah kita mencari Q1 dan Q2. Dah tahu median, tak ada masalah dah. Okey. Baik. Okey. So langkah ketiga, bahagikan set data itu kepada dua bahagian. Bahagian sebelum median dan bahagian selepas median. Okey. Tadi kita dapat yang ini dan kita tahu bahawa 12 ni yang warna biru ni yang saya highlight kat ini adalah median. Jadi di sebelah kiri dia, okey, 3 nombor di sebelah kiri dia merupakan nilai sebelum median. Okey, data yang berada di tengah-tengah. Okey, yang ini nanti kita buatlah. Okey, so yang Q3 kita cari. Sorry. Kita dah tahu yang 3 ni berada di sebelah median. Okey, di sebelah sebelum bahagian median. Jadi nak cari Q1, kita cari data yang berada di tengah-tengah bahagian set data sebelum median. Okey, so tadi ini 3 sebelum median. So yang berada di tengah-tengah inilah 11. Sebab nombor dia 3. 1, 2, 3. Okey, so apa nombor yang di tengah? 2. Jadi 11 merupakan kuartil yang pertama. Okey, nak cari kuartil yang ketiga, dia tak ada kuartil 2 dia kuartil 1, median, kuartil 3. Okey. So sama juga, okey, 3 nombor selepas median. So Q3 adalah data yang berada di tengah-tengah bahagian set data selepas median. Okey, so kita ada 14, 15, 15. So apa yang tengah-tengah? So tengah-tengah dia adalah 5. Okey, jadi barulah kita boleh cari julat di antara kuartil di mana Q3 tolak Q1. Jadi Q3 kita adalah 15, Q1 kita adalah 11. So 15 tolak 11 adalah 4. Jadi jawapan kita adalah 4. Ini bagi soalan yang melibatkan susunan nombor yang kita dapat dalam bentuk nombor ganjil. So kalau nombor ganjil tak ada masalah, kita boleh terus direct jumpa mana median, ya, mana dia punya kuartil sebelum median itu nilai dia adalah nombor ganjil juga. So senang kita nak cari median. Okey, selepas itu pun sama juga sebab dia berada tengah-tengah nombor ganjil. So senang nak cari Q3. Right? So tak ada masalah yang itu. Baik, sekarang kita tengok contoh yang berbeza pula. Okey, kita tengok contoh lain. Ya. Saya ambil color. Ada color lain pun dekat sini. Sekejap ya. Okey. Saya tutup ni. Kita ambil yang ni lah. Okey, kita ambil draw. Alright. So contoh lain, katakan diberi pada kita nombornya adalah terdiri daripada 8, 4, 6, 7, 5, 5, 4, 9. Dia bagi macam ni. So susunan ini adalah bukan dalam turutan menaik ataupun menurun. Dia bercampur-campur. Jadi langkah kita adalah kita kena susun dalam susunan tertib menaik. Jadi bila kita susun, okey, susun menaik, kita akan dapat 4, 4, 5 okey, 5, 5, 6, 7, 8 dan 9. Ini susunan kita yang terbaru lah. Baik, jadi sekarang apa yang kita perlu buat ialah kita kira ada berapa bilangan dia. So ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita dah dapati bilangan dia adalah dalam genap. Jadi apabila genap, kita kena cari median, okey, nilai yang di tengah-tengah lah. Jadi kita akan dapati
1, 2, 3, 4. Okey, dia akan membahagi ni kepada dua bahagian. 4, 4. So, nak cari median. Okey, nak cari median. Kita kena ambil nombor 4 dengan 5 ni. Sebab dia sama. 4 bahagian kiri, 4 bahagian kanan. So, median tu ambil yang di tengah-tengah. So, di tengah-tengah dia yang inilah. Ini. Jadi, kita ambil nombor dia apa? Kita ambil lah 5 dengan 6. So, 5 dengan 6 ni kita kena tambahkan dia. 5 tambah 6 bahagikan dengan 2. So, nilai median yang kita dapat adalah 11 bahagi 2. So, kita akan dapat 5.5. So, ini adalah median. Macam tu. Okey. Boleh? Right. So, sekarang ni kita nak cari pula apakah nilai bagi kuartil yang kuartil pertama. Okey. Saya akan copy slide ni. Okey, sekejap. Jadi kita dah dapat nilai median. Okey. Sekarang ni kita nak cari nilai yang berada di kiri dan kanan. Alright, saya padam dulu. Okey. Sekarang ni kita lihat apakah nilai yang berada di sebelah kanan. Okay. Kanan ni maksudnya selepas garisan yang saya highlightkan kuning ni. So tadi kita punya median yang ni. Kan? Median kita tadi di sini. Di antara 5 dan 6. So kita dapat tadi median kita adalah 5.5. Jadi nak cari nilai kuartil pertama, kita lihat pada nilai yang berada di sebelah kiri dahulu. Okey. Tengok nilai di sebelah kiri ni. Oh gelap. Okay, kita ambil nilai yang di sebelah kiri ni. Dan kita kira. Dan kita dapati nilai dia adalah 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 nombor. So kita susahlah nak cari direct macam tadi kan. So langkah kerja dia, okay, saya letakkan di sebelah sini. So kita akan dapat 4, 4, 5, 5. Betul? So kita ambil apakah nombor yang berada di tengah-tengah yang sama. So yang tengah-tengah, okey, adalah nilai yang ini. Tengah-tengah dia 2 lah. Sebab nombor dia adalah tadi daripada 1, 2, 3, 4 kan. Jadi kita ambil nilai nombor yang genap tadi yang di tengah-tengah dia. Dua-dua nombor tu kena ambil. So apa yang perlu kita buat sekarang adalah kita tambahkan dia dan cari purata lah. So 4 tambah 5 bahagi dengan 2. So kita akan dapat 9/2. So kita akan dapat 4.5. Jadi kuartil pertama kita adalah 4.5. Macam tu. Okey, sama juga langkah kerja untuk sebelah kanan. Right? So kita tengok nombornya adalah terdiri daripada nombor 6, 7, 8, 9. So ada 4 nombor. So kita cari purata. Ambil lah nombor yang berada di tengah-tengah ni. Dan kita cari purata dia. So 7 tambah 8 bahagi 2. So kita akan dapat 15/2. So kita akan dapat Q3 sama dengan 7.5. Okay. So kita dah ada dah nilai kita. Ya. Q1 dengan Q2. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita mencari julai antara kuartil. So julai antara kuartil kita adalah Q3 tolak Q1. So tadi kita dapat nilai 7.5 tolakkan dengan 4.5. So kita akan dapat 3. Right. So itu je lah untuk hari ni. Okay, jadi apa yang kita belajar hari ni adalah berkaitan macam mana cara untuk kita nak cari. Yang pertama adalah median. Median ni sebagai ulang kaji sajalah sebab kita dah belajar sebelum ni. Okay, yang kedua adalah nak cari Q3. Dan yang ketiga kita nak cari Q1 iaitu kuartil. Dan akhir sekali kita nak kena cari julat antara kuartil. Dia tak sama ya dengan apa yang kita buat sebelum ni yang kita mencari julat saja. So ini adalah julat antara kuartil. Macam tu. Okay. So
next class saya akan tunjuk pula macam mana cara untuk mencari nilainya menggunakan jadual lah. Sebab jadual ni agak complicated sikit, so saya tak sekalikan dalam soalan ni lah. Right, so saya rasa itu sajalah untuk hari ni. Okay, nanti saya akan bagi kamu slide ni jugalah sebagai rujukan lah kalau kata siapa yang tak boleh nak lihat YouTube. Right, tapi lagi penting tengok YouTube. Right, so saya memang terangkan satu persatu. Okay, so saya rasa itu sajalah untuk hari ni. Right, so saya harap kamu buatlah latihan yang diberi nanti. Okay, so sekian. Terima kasih.